sejahtera. Salam, jadi hari ini kita akan sambung dengan kita punya dengan perbincangan SPP 2020. Okey. Adakah anda masih simpan anda punya ni kopi apa tu? SPP 2020 tu? Masih ada tak? Sekejap ya. Ada lagi okey. Jadi hari ini kita akan sambung. Hari ini kita akan sambung dengan soalan nombor 7. Okey. Soalan nombor 7 insya-Allah hari malam ni kita pada nombor 7 sampai nombor 9. Nombor 7 sampai nombor 9. Okey, jadi cikgu minta kamu semua untuk buatkan dahulu soalan nombor 7. Dalam masa 15 minit ni buatkan dahulu soalan nombor 7, okey? Masa 15 minit. Ke lama sangat? 10 minit, 10 minit. Masa 10 minit ni daripada pukul 8.20 ni sampai pukul 8.30 buat soalan nombor 7, okey? Betul kan? Soalan nombor 7 kan? Itu kita dekat apa nama? Itu kita dekat nuklear kan? Dekat apa tu? Dekat sini kan? So ini buat soalan nombor 7, okey? Yang ini kan kamu tak buat lagi kan? Yang ni dah kan? Tu lah ini. Ini ya.
Okey, sudah? Sudah buat ke semua soalan nombor 7 ni? Cikgu nak tanya seorang-seorang, nak cek sama ada betul tak jawapan kamu. Boleh tak? Okey, Pijah. Ada tak yang di sini join kelas fizikal? Ada tak di sini yang join kelas fizikal hari Ahad? Tak ada Oh, Pijah join kelas fizikal. Maksudnya Pijah dah buat ni kan? Camelia. Oh, Pijah dan Camelia dah join. Alia pun sama. Maksudnya tiga-tiga dah buat dah. Oh. Arisha, Hafiz, Iman join tak kelas fizikal? Arisha, Hafiz dengan Iman. Tak. Oh, tak Okey lah. Pijah, Alia dengan Camelia join kelas fizikal. Okey lah. Sebab Cikgu Fauzi dia minta cikgu untuk bincangkan dengan kamu semua lah mengenai apa tu yang SBP 2020 ni kan. Tak apalah, nanti cikgu tanya balik dengan Cikgu Fauzi macam mana nak apa, macam mana nak teruskan dengan kelas ni, sebab ada yang dah join. Jadi kalau dah join ni maksudnya dah tahulah jawapan dia kan. Okey, tak apa, kita belajar balik. Walaupun dah join, kita belajar balik apakah jawapannya. Okey. Alright, so soalan nombor 7 ni berkaitan dengan apa? Arisha. Soalan nombor 7 ni Aisyah berkaitan dengan apa? Pijah? Oh, Pijah. Soalan nombor 7 ni berkaitan dengan apa ya, Pijah? Boleh tak bagi tahu kat semua orang? Ya, betul tu, Pijah. Soalan nombor 7 adalah berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes. Dan kalau kita bercerita mengenai prinsip Archimedes, kita bercerita mengenai bagaimana sesuatu itu boleh terapung dalam air. Okey? Secara asasnya macam itulah. Okey, kita nak ceritakan macam mana sesuatu itu boleh terapung dalam air. Okey? Prinsip Archimedes menyatakan bahawa apa tu berat jisim yang jisim apa entah nama ya Allah. La ilaha illallah. Apa yang mesti Archimedes sebut pula cikgu ayat dia. Ya. Cikgu pula lupa ayat dia. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalai mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalai yang disesarkan. Okay. Okay. So secara asasnya daya apungan tu, daya tu adalah sama dengan jisim bendalai yang disesarkan ataupun berat bendalai yang disesarkan. Bukan jisim, berat bendalai yang disesarkan. So adalah prinsip Archimedes. Jadi kita ada bot ni yang terapung di permukaan, yang terapung dalam keadaan rehat di atas permukaan laut. Okay, kalau dia cakap keadaan rehat tu, maksudnya adalah objek itu tidak bergerak. Kalau bot itu yang berada dalam keadaan rehat, maksudnya bot itu tidak bergerak. Okay, dia tidak bergerak lah, dia tidak ada sesaran. Okay.
Dia tidak ada sasaran dan tidak ada jarak, jadi dia dalam keadaan yang rehat. Okey. So pertama sekalinya namakan daya yang menyebabkan bot itu terapung. Yang dah join ni Alia, Pija, Camelia. Diam dulu, jangan jawab dulu. Cikgu nak tanya Arisha. Arisha, namakan daya yang menyebabkan bot itu terapung, Arisha. Apa ya? Ya betul, Arisha. Okey. So, jawapan dia adalah daya apungan. Okey. Daya yang menyebabkan bot itu terapung adalah daya apungan, ya. Tak susah pun yang itu, ya. Free dapat 1 markah. Okey. Dalam rajah 1, lukis dan label daya yang dinyatakan dalam 7A1. Bagaimanakah, ke arah manakah daya yang dinyatakan, ke arah manakah daya apungan tersebut? Okey. Dia akan menunjuk ke arah atas, ya. Itu. Okey. Dan bila kamu lukiskan arah tu, tolong jangan lupa untuk labelkan daya tersebut. Okey. Dah lukis arrow tu, jangan lupa untuk tuliskan dia punya daya tu. Nanti kalau kamu lukis arrow sahaja, pemeriksa tak tahu apa yang kamu lukis ni. Okey, dia lukis kena daya apungan. Daya apungan ni dia akan bertentangan dengan dengan berat bot tersebut. Okey, dengan berat bot dan orang. Dia akan bertentangan dengan berat bot dan orang tersebut. Okey, Azlan namanya. Alright. So B, berat bot dan Azlan masing-masing ialah 10,000 Newton dan 700 Newton. Hitung isi padu air yang tersesar oleh bot itu. Hafiz, boleh tak bagikan cikgu jawapan dia, Hafiz? Isi padu air yang tersesar oleh bot itu, Hafiz, apa dia? Hafiz? Soalan 7B, Hafiz. Isi padu air yang tersesar. Baru kira. Tak ada buat ke tadi? Yang cikgu bagi 10 minit ni tak sempat buat ke? Oh, masuk. Oh, okey. Tak apalah, Hafiz. Cikgu tanya Iman Zikri. Tapi Hafiz buat dulu soalan nombor 7 ni. Iman Zikri. Tolong kirakan untuk cikgu ya, Iman. Soalan 7B ni. Berat bot dan Azlan tu. Isi padu air tu. Isi padu air yang tersesar, Iman. Apa dia? Iman? Apakah isi padu air yang tersesar, Iman? Isi padu air yang tersesar. Berapa, Iman? Ke Iman tak buat juga ni? Masuk juga ke? Oh, belum juga. Buat dulu soalan nombor 7 ni, Iman ya. Hafiz, buatkan dulu soalan nombor 7 ni. Alia dah masuk kelas kan? Kelas fizikal kan? Berapa ya, Alia? 7B ni, Alia. Berapa jawapan ni, Alia? Kan Alia tak tahu. Kita kat kelas fizikal dah sampai sini kan?
Okey, jawapan dia adalah 1.7 meter cube. Okey. Cikgu. Saya Ali dapat 1.7, cikgu dapat 1.045. Macam mana saya Alia dapat 1.7 tu? Okey. Jadi prinsip Archimedes menyatakan bahawa daya apungan adalah sama dengan berat isi padu berat air berat bendalai yang tersesar. Okey. Jadi yang kamu nampak F sama dengan rho Vg tu, F itu sebenarnya adalah daya apungan. Okey, F tu adalah daya apungan. Tetapi memandangkan daya apungan juga sama dengan berat bendalai yang tersesar. Sebab tu cikgu tulis dia daripada F sama dengan rho Vg kepada rho tu dia cikgu tukarkan kepada W ataupun weight sama dengan rho Vg. Yang W itu adalah jisim air yang berat air yang tersesar. Nah, ini adalah berat air yang tersesar, bendalai tersesar. Okay. Dan berat bendalai tersesar ni dikira dengan rho Vg. Ya. Dia dikira dengan rho Vg. So F sama dengan W. W sama dengan rho Vg. Okey, begitu. Ni rho Vg ni adalah berat air yang tersesar. Okey. Berat ini adalah sejenis daya ya guys. Kalau ada yang tak dapat tangkap lagi, berat ini adalah sejenis daya. Dia adalah sejenis daya sebab dia dipengaruhi oleh pecutan dan sebab dia ada jisim yang dipengaruhi oleh pecutan menjadi berat, kan? So dia adalah sejenis daya. Rho V itu sebenarnya adalah jisim. Rho dengan V ni adalah jisim. Yang ini adalah M. Okey. Rho dengan V ni adalah M sebenarnya. Okey. Sebab M sama dengan rho V. Kan? V ni adalah apa tu? Ketumpatan, rho ni adalah ketumpatan, V adalah volume. Dan kita juga boleh tulis ketumpatan sebagai M over V. Kita tuliskan sebagai M over V. Okey. Itu yang dapat rho V tu ya. Okey. G itu pula adalah pecutan graviti. Alright. So kita punya pengiraan sepatutnya adalah W sama dengan rho Vg. Di mana W ini adalah berat bot dengan berat azlan. Okey. Berat bot dan berat azlan. Alright. So berat bot adalah 10.000 Newton, berat azlan pula adalah 700, maka dia akan jadi 10.700 Newton sama dengan 10.000 sama dengan 1020, iaitu ketumpatan air laut. Okey. Air laut, dan 10 ini adalah tarikan graviti. Okay. 10 adalah tarikan graviti. Jadi kalau kamu darabkan sahaja, kamu akan dapatlah, kalau kamu lakukan operasi matematik dia, dapatlah jawapannya V sama dengan 1.045 meter cube. Okey. Ingat jangan lupa ya untuk tinggalkan kamu punya unit. Apa-apa soalan pengiraan dalam fizik, tolong jangan lupa kamu punya unit ya. Ini cikgu suka nak ingatkan sebab cikgu tahu memang akan ada juga yang akan lupa untuk tinggalkan unit. Okey. G itu adalah tekanan graviti, pecutan graviti ya. Cuba cek balik. Sekejap ya. Dia tak payah cakap G sama dengan 10 kat sini. Okey.
So G tadi kita pakai sama dengan 10 meter per saat sebab kat sini. Okey. So kalau kat sini dia cakap G sama dengan 9.81, maka kenalah kamu gunakan G sama dengan 9.81. Okey, kalau dia cakap G sama dengan 10 meter per saat, maka kenalah kamu gunakan G sama dengan 10 meter per saat. Okey. Kat sini semua ada formula dia tau. Kat sini semua ada formula dia. Jadi jangan lupalah, ya. Ada formula dia kat sini semua. Tak semualah, macam prinsip Archimedes tadi tak ada lah kat sini kan. Tapi kalau kamu faham prinsip Archimedes ni, iaitu daya apungan sama dengan berat benda lain tersesat, maka dapatlah kamu P sama dengan W kan. W ni pula sama dengan jisim darab G. Kan? Jisim ni pula boleh ditulis sebagai kat sini. Ini hubungan jisim dengan apa tu? Hubungan jisim dengan ketempatan dan isi padu. Okey. So daripada sini kamu boleh buat kamu punya formula sendiri. Okey? Kalau lupalah. Kalau kamu lupa formula tu. Okey. Alright. Sebab tu jarang juga sebenarnya dalam soalan ni dia bagi soalan pengiraan, dia banyak bagi soalan konsep. Sebab kalau pengiraan dia akan memudahkan kamu untuk menjawab. Gitu Okey, so apabila bot itu berada di sungai, bahagian bot yang tenggelam adalah lebih besar. Berdasarkan aspek-aspek berikut, cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dibuat terhadap bot itu untuk memastikan ia tidak tenggelam apabila digunakan untuk mengangkut muatan berat di sungai. Camelia, boleh tak bagi kepada cikgu soalan C1 ni, jawapan kepada soalan C1, bentuk bot tu. Dan nyatakan sebab Camelia. Bagi tahu semua ya Camelia ya. Camelia. Okey, kenapa bujur Camelia? Kurangkan rintangan air. Okey. Bentuk bujur boleh mengurangkan kerintangan air. Actually bukannya mengurangkan kerintangan air sebenarnya. Boleh juga kamu cakap dia kurangkan kerintangan air, tapi boleh juga kamu cakap menambah keluasan tapak bot. Okey, dia menambah keluasan tapak bot. Jadi apabila menambah keluasan tapak bot ni, ini akan mengurangkan tekanan oleh bot ke atas air. Kan? Dia akan mengurangkan tekanan oleh bot ke atas air. Ini yang maksud dia mengurangkan kerintangan air tu. Kalau dia bentuk bujur. Kalau dia bentuk yang tajam ataupun segi empat, dia punya keluasan tu akan dia punya kerintangan air tu akan menjadi tinggi. Okey. Right, yang kedua pula C2 Hafiz dah sampai sini dah. Hafiz, Iman. Belum lagi kan? Tak apalah. Mila ada, Alia ada. Pijah. Pijah. Pijah C2, Pijah. Apa jawapan dia, Pijah? C2, apakah jawapan dia? Ketumpatan kecil. Kenapa, Pijah? Kenapa perlu bot tu berketumpatan kecil? Ya, supaya jisim dia kecil. Bila jisim dia kecil, dia menjadikan bot itu lebih ringan. Okey?
Afriz dah siap kan? C3 Afriz, apakah ciri tambahan pada bot Afriz? Afriz, apakah ciri tambahan pada bot yang Hafiz boleh gunakan untuk membantu bot ini terapung dengan lebih baik? Apa tak Hafiz? Jawapannya. Hafiz? Hafiz, macam Caprice pula bunyi. Oh Hafiz. Dah sampai ke sini? Belum lagi? Dah sampai ke C3 ni? Belum lagi ke? Soalan nombor C3 Hafiz. Apa jawapan dia? Dan berikan sebab kamu. C3 apa Hafiz? Jawapan dia C3. Jawapan okey. Bahan badan bot yang tahan lasak dan tahan lama. Kurang tepat Hafiz. Yang ni dia cakap ciri tambahan pada bot, ciri tambahan. Tapi kalau ikut jawapan Hafiz ni, Hafiz nak masukkan kepada bot itu sendiri, bukannya nak tambah kepada bot tu, kan? Ni nak tambah sesuatu ke atas bot. Okey, yang Hafiz jawab ni adalah membuatkan bot itu, badan bot itu lebih tahan. Itu je. Ya betul Hafiz. Tambah pelampung. Okey. Kenapa tambah pelampung Hafiz? Kenapa perlu tambah pelampung? Ya, supaya daya apungan bot lebih tinggi ataupun supaya dia kekal terapung jelah. Okey. Dia membantu, dia memberikan daya apungan ke atas bot tersebut. Okey, dia memberikan daya apungan ke atas bot tersebut. Daya apungan tambahan ke atas bot tersebut. Okey. Alright, sebab tu kalau kamu tengok ada kapal-kapal dia ada pelampung tau, ada pot apungan ataupun pelampung dekat sisi dia. Kadang ada dekat belakang dia supaya membantu supaya dia lebih stabil ke atas laut. Okey. Dan membantu untuk terapung di atas laut, ya. Okey, so sekarang ni cuba buat pula soalan nombor 8. Dalam masa 10 minit cuba buat soalan nombor 8 ni, ya.
Okey, dah sudah ke? Lima minit lagi 5 minit lagi. Selamat. Kantor bagi jawapan. Pukul 9. Tadi. Okay.
Okey, jom kita bincang. Alright, so soalan 8 ini adalah berkaitan dengan topik elektromagnet. Betul tak? Kira Alia, kenapa tu Alia? Alia nak lukis apa? Allah. Jadi soalan nombor 8 ni adalah berkaitan dengan topik elektromagnet, ya. Alright. Dan cikgu harap kamu mempunyai penguasaan yang jitu dalam topik elektrik, elektronik dan elektromagnet. Elektrik ni adalah asas kepada elektronik dan elektromagnet. Jadi kalau kamu rasa kamu mempunyai kesukaran untuk memahami topik elektronik dan elektromagnet, tolong balik semula kepada elektrik dahulu. Kuasai semula dahulu elektrik. Baru kamu belajar balik elektronik dan elektromagnet, ya. Okey, so soalan nombor 8 ni adalah berkaitan dengan elektromagnet, ya. Ajar 8 menunjukkan dinamo arus ulang-alik. Terdiri daripada sebuah magnet kekal yang berputar dan satu bergelung tetap. Apabila magnet berputar, arus aruhan dihasilkan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan arus aruhan? Soalan 8A, apakah yang dimaksudkan dengan arus aruhan? Iman, boleh tak tolong jawabkan Iman? Apakah maksud arus aruhan, Iman? Iman? Arus yang terhasil, kongsi pada semua Iman, jangan DM kat cikgu. Arus yang terhasil disebabkan pemotongan medan magnet. Arus yang terhasil disebabkan oleh pemotongan medan magnet. Arus yang terhasil disebabkan oleh pemotongan flux magnet oleh suatu konduktor pembawa arus. Iman jangan lupa, kalau Iman nak cakap arus yang terhasil disebabkan pemotongan medan magnet, tolong jangan lupa sertakan sekali konduktor pembawa arus tu. Okey? Sebab apa-apa pun boleh potong medan magnet kan. Kalau cikgu pakai jari cikgu pun boleh potong kan. Kan, betul tak? Contoh, cikgu ada magnet kat sini. Cikgu ada magnet kat sini. Ini adalah magnet utara, ini adalah magnet selatan. Ini pula jari cikgu. Kan? Ini jari cikgu, kita tahu sebenarnya memang ada pun medan magnet kat sini kan? Mana medan magnet kat sini? Okey. Lepas tu cikgu potong kan menggunakan jari cikgu. Adakah itu dipanggil pemotongan medan magnet? Cikgu bawa jari cikgu ni ke bawah. Adakah itu dipanggil pemotongan medan magnet? Ya, ini juga adalah pemotongan medan magnet. Jadi kalau kamu nak jawapan kamu betul, tolong jangan lupa nyatakan sekali arus yang terhasil disebabkan pemotongan medan magnet oleh konduktor pembawa arus. Okey, oleh konduktor pembawa arus, ya. Badan kita ni sebenarnya adalah sejenis konduktor juga. Kalau diikutkan, okey. Badan kita ni boleh conduct electricity. Tak semualah, tak semua tempat lah yang conduct electricity, tapi boleh mengalirkan elektrik sebab pada kita ada air. Air itu adalah konduktor elektrik yang sangat bagus. Okey. Tapi kalau kita potong medan magnet macam ni, tidak adalah arus aruhan. Okey. Jadi jangan lupa
mentionkan sekali konduktor pembawa arus. Ya. Okay, boleh nampak ni tapan dia. Alright. Seorang lelaki mengayuh sebuah basikal berkemampuan menyalurkan 15 watt kuasanya kepada dinamo. Dinamo itu menghasilkan 0.5 ampere arus elektrik pada 6 voltaj. Hitung kuasa output dinamo tersebut. Arisha, apakah jawapan dia Arisha? Berapakah kuasa output dia Arisha? Ya, betul tu ya. 3 watt sahaja dia punya kuasa output. Okey, kuasa output. Kuasa input ni adalah 15 watt tu yang lelaki tu dia kayuh. Dia menghasilkan 15 watt kuasa ke atas dinamo. Dinamo tu pula dia akan menghasilkan 3 watt kuasa keluar. Itu adalah dimaksudkan dengan kuasa output. Okey, kuasa yang keluar. Ya. Dia menghasilkan 0.5 ampere arus hasil daripada kuasa daripada lelaki itu tadi. 6 volt tu memang ada lah, memang dia ada 6 volt lah kat dalam dinamo tu. Okey. Jadi kuasa output dia adalah 3 watt ya. Sorry. Kecekapan dinamo itu pula adalah, ini dah nampak je kan. Kecekapan dia adalah 3 bahagi 15. 15 ini adalah dia punya kuasa input, 3 itu adalah kuasa output. Jadi kecekapan dia adalah kuasa output bahagi kuasa input darab 100%, menunjukkan 20% kecekapan dinamo tersebut. Ya. Okey. Mentol yang disambungkan kepada dinamo arus ulang-alik dalam Raja 8 menghasilkan cahaya yang malap-malap dan berkelip-kelip. Jadual 8 menunjukkan ciri-ciri dinamo P, Q, R dan S. Berdasarkan jadual 8, nyatakan kesesuaian ciri dinamo yang membolehkan mentol itu menyala secara berterusan dan lebih jelas. Okey. Jadi untuk soalan ini dia bagi jawapan dah pada kamu sebenarnya. Ada jawapan kat atas tu dia bagi kepada kamu. Mentol yang disambungkan kepada dinamo arus ulang-alik. Dinamo arus ulang-alik menghasilkan cahaya yang malap dan berkelip-kelip. Maksudnya apa? Dia nak bagi tahu bahawa dinamo arus ulang-alik ni tak bagus. Itu sebenarnya. Dia nak bagi tahu bahawa arus ulang-alik ni, dinamo arus ulang-alik tak bagus. Jadi bila dia cakap awal-awal kat sana, arus ulang-alik tak bagus untuk dinamo, maka P yang menggunakan arus ulang-alik dan Q yang juga menggunakan arus ulang-alik patutnya keluarlah daripada kamu punya pilihan. Keluarlah daripada kamu punya pilihan. Sekarang tinggal R dan S. R dan S. Okey. Ini cikgu tunjuk cara nak jawab ni Tinggal R dan S, di mana R ni mempunyai bilangan lilitan gegelung 200 dan menggunakan besi sebagai teras, dan dia adalah sejenis dinamo arus terus. S ni pula mempunyai bilangan lilitan 1000 menggunakan besi lembut dan menggunakan dinamo arus terus juga. Okey. Jadi apakah jawapan kamu yang paling tepat? Okay, jawapan. Okay, so sekarang ni kamu jawab yang ni pula. Kan? Saya bagi kat ni. Oops, sorry. Okay. Beri sebab untuk kecurian ciri tersebut. Bilangan lilitan gegelung. Camelia, apakah bilangan lilitan gegelung yang bagus?
Cikgu dah bagi dia, dia antara R dengan S saja. Dia antara R dengan S sahaja. Jangan tengok bilangan lilitan gergelung pada P, jangan tengok bilangan lilitan gergelung pada Q. Berapakah bilangan lilitan gergelung yang bagus? Asalkan dia banyak. Kenapa banyak, Camelia? Kenapa perlu banyak? Kenapa perlu banyak? Arus yang tinggi. Bukan sebab arus yang tinggi ya Camelia, supaya sebab bilangan lilitan yang banyak akan menambahkan kadar pemotongan flux. Dia akan menambahkan kadar pemotongan flux tu. Ya, arus aruhan yang dihasilkan memang akan menjadi lebih tinggi. Tetapi itu bukan sebab dia. Sebab dia banyak adalah dia akan menambahkan kadar pemotongan flux. Yang ini yang akan menyebabkan arus tu menjadi lebih banyak. Okey. Bezakan ya. Okay, dia banyak tu sebab kita nak menambahkan kadar pemotongan flux. Penambahan kadar pemotongan flux ini yang akan meningkatkan arus aruhan. Yang menambahkan arus aruhan ya. Jenis teras apa yang baik? Alia, apakah jenis teras yang terbaik? Besi lembut Alia, kenapa? Kenapa Alia cakap besi lembut? Mudah untuk dicas dan dinyah-caskan. Betul. Besi lembut ni akan memudahkan kesan kemagnetan dan nyah magnetan. Okey. Tempat dia adalah kemagnetan dan nyah magnetan lah. Okey, magnetize and demagnetize. Besi lembut ini dia akan menyerap sifat magnet daripada kesan elektromagnet tu. Okey, dia akan seolah-olah menyerap sifat magnet daripada kesan elektromagnet tu, kan? Kalau kat dalam yang kamu belajar dalam elektromagnet tu, besi lembut ni digunakan begitulah, ya. Supaya apabila dia apabila dia ada kesan kemagnetan tu, bila dia ada kesan kemagnetan tu daripada daripada gergelung tu, dia menghasilkan kesan magnet. Teras besi tu dia akan menyerap kesan magnet daripada gergelung tersebut dan akan menyebabkan dinamo itu berputar lagi. Okey. Lebih laju. Okey. Apakah jenis dinamo yang digunakan? Ini senang jelah. Jawapan dia adalah DC, kan? DC, arus terus. Kenapa arus terus? Sebab kita nak melawan ni tadi. Kita nak melawan masalah kita nak melawan masalah ni. Arus ulang-alik yang menghasilkan cahaya malap dan berkelip-kelip. Jadi terbalikkan dengan tu, terbalikkan sahaja dengan itu, maka jawapan kita adalah arus terus menghasilkan lampu yang terus menyala. Ataupun lampu yang konsisten. Berdasarkan jawapan di 8 C1, C2 dan C3, pilih dinamo yang paling sesuai. Ini senang sahaja kan? Yang mempunyai bilangan gergelung yang banyak adalah S. Yang menggunakan teras besi lembut adalah S. Dan yang menggunakan jenis dinamo arus terus adalah S. Maka jawapan kita adalah S. Dinamo yang paling sesuai. Okey, so sekarang ni jawab pula soalan nombor 9, okey? Jawab soalan nombor 9. Yang pukul 9, kita take 5 dulu sampai pukul 9.30. Kemudian kita sambung balik pukul 9.30, boleh? Minumlah air dulu apa ke?
Okey. So buat balik buat soalan nombor 9 ya. Dalam masa 10 minit ni sampai pukul 9.40 buat soalan nombor 9. A, B, oops. Buat soalan nombor 9, A, B, C dengan D tu. Sampai D, okey? So yang ini kita akan menjawab berdasarkan pengetahuan kita terhadap cahaya dan optik. Okey. So bila kita bercerita mengenai cahaya dan optik, kamu kena tahu mengenai indeks biasan. Maksud indeks biasan tu apa? Dan apa yang berlaku kalau cahaya itu merambat daripada sesuatu yang kurang ketumpatan optik kepada yang lebih tinggi ketumpatan optiknya, ataupun daripada yang lebih tinggi ketumpatan optik kepada yang lebih rendah ketumpatan optiknya. Okey. Dan untuk soalan nombor 9 ni dia tidak ada kaitan dengan tidak ada soalan yang tanya mengenai apa tu? Untuk soalan nombor 9 ni lah, tidak ada soalan yang tanya tentang apa tu? Hukum Snell, right? Hukum Snell. Jadinya tapi kamu kena tahu macam mana cara nak menjawab yang berkaitan dengan indeks biasan. Okey, bagaimana indeks biasan ni mempengaruhi kelajuan cahaya dalam bagaimana indeks biasan ni mempengaruhi kelajuan cahaya. Okey. Alright. So untuk session B ni dia ada beberapa soalan session B, tetapi kamu hanya pilih satu sahaja. Session B ni juga sangat apa tu
Orang cakap, sangat baguslah kalau kamu dapat jawab dengan penuh sebab dia markah dia banyak. Okey. Kalau susah untuk kamu pilih, cuba pilih yang paling senang. Kalau tak ada yang paling senang pun kamu skip lah kepada yang antara dua yang lebih senang. Okey. Yang lebih banyak kamu boleh buat.
Okey. Soalan nombor 9. Okey. Soalan nombor 9 ni adalah berkaitan dengan apa? Pembiasan cahaya. Dia berkaitan dengan pembiasan cahaya juga. Okey. Soalan nombor 9 ni, lebih tepatnya soalan nombor 9 ni adalah dalam topik cahaya dan optik. Cahaya dan optik, ya. So, jom kita tengok. Rajah 9.1 menunjukkan dua pendayung sampan yang serupa tenggelam sebahagiannya di dalam air tasik dan air laut. So, kapalnya sampannya adalah sama, pendayung dia adalah sama, cumanya tempat dia adalah berbeza. Satu di tasik, satu di laut. Rajah 9.3 menunjukkan indeks biasan dan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Kalau dalam air tasik, indeks biasannya 1.33. Air laut, indeks biasannya adalah 1.3394. Laju cahaya dia berbeza juga, di mana air laut mempunyai kelajuan cahaya yang lebih rendah berbanding air tasik. Okay. So, pilih jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Fenomena pada Rajah 9.1 dan Rajah 9.2 berlaku disebabkan perubahan pada hal laju atau frekuensi cahaya. Adakah dia berlaku pada perubahan hal laju ataupun frekuensi cahaya, ya? Guys, adakah dia berlaku dekat hal laju ke ataupun frekuensi cahaya? Hai. Ya, betul. Dia berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya, okey. Dia berlaku sebabkan perubahan hal laju cahaya. Ingat, kalau dia cakap pasal frekuensi ni dia punya frekuensi tidak akan berubah, okey. Dalam apa-apa kes, frekuensi tidak akan berubah. Kalau anda balik semula kepada topik gelombang, di mana ada 4 fenomena gelombang, iaitu pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Keempat-empat kes ni frekuensi dia tidak akan berubah. Okay, frekuensi dia tidak akan berubah. Bahkan resonance dengan apa entah. Resonance dengan apa gitu ya. Hilang. Bahkan resonans dengan pelembapan pun frekuensi dia tidak berubah. Okey, frekuensi dia tidak berubah. Okey. Bila yang frekuensi ini akan berubah? Frekuensi hanya akan berubah apabila sumber dia berubah. Sumber gelombang tu yang berubah. Okey. So, dalam setiap kes ni, dalam 4 kes ni, pantulan, pembiasan, pembelauan dengan interference ni, kita menganggap bahawa sumber tu tidak ada apa-apa yang berlaku ke atas sumber. Jadi tidak ada apa-apa yang berlaku kepada frekuensi lah. Okey. Tetapi untuk keempat-empat kes ni ada perubahan yang akan berlaku. Cumanya bukan frekuensi. Kalau kita bercakap mengenai pembiasan cahaya, pembiasan pula, pembiasan ini berlaku sebab berlakunya perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju. Dan bila ada berlakunya perubahan hal laju cahaya, maka akan juga berlaku perubahan apa? Kalau berlaku perubahan hal laju pada suatu gelombang, apakah yang akan berlaku selain daripada hal laju? Apakah juga akan berubah selain daripada hal laju? Apa? Cikgu nak refreshkan kamu balik ni. Takut ditanya pula dalam soalan kita satu. Kalau hal laju gelombang berubah,
Apakah juga yang akan berlaku kalau laju gelombang berubah? Apakah juga akan berubah? Ai. Kalau laju gelombang berubah, V sama dengan F lambda, kan? Kalau laju gelombang berubah, katakanlah dia semakin tinggi, apakah yang akan berlaku kepada F ataupun apakah yang akan berlaku kepada lambda? Guys, ingat lagi ni? Ingat lagi tak pasal benda ni? Ya betul tu Fija. F itu tidak berubah. F ni kekal mala. Tapi kalau F kekal mala, apa yang berlaku kepada ni lambda? Lambda berkurang? Tak, lambda akan tambah juga. Semakin laju juga. Okey. Jadi kalau laju dia semakin tinggi, dia punya panjang gelombang lambda ni juga akan semakin tinggi. Manakala F ni pula dia akan kekal mala. Macam Bijah cakap. Okey, F tu tidak berubah ya. Ingat untuk setiap kes gelombang frekuensi tidak berubah. Untuk setiap kes gelombang frekuensi tidak berubah. Untuk pantulan semua tak berubah kecuali arah. Untuk pembiasan laju berubah. Bila laju berubah, panjang gelombang juga akan berubah. Okey, dan arah dia juga akan berubahlah. Kalau untuk pembelauan pula, better cikgu tulislah kan. Sekejap Better cikgu tulislah. Okey, ingat ni. Yang itu tadi bukan topik gelombang tau. Yang itu tadi adalah topik cahaya dan optik. Tapi ni nak refreshkan balik je. Okey. Untuk setiap kes ataupun fenomena, untuk setiap fenomena gelombang frekuensi tidak akan berubah. Bila frekuensi berubah, frekuensi hanya akan berubah bila sumber gelombang ditukarkan. Okey. Ni je kes yang kamu. Tetapi ini jaranglah kamu akan nampak keluar dalam exam. Okey. Jaranglah Ni just trivia sahaja. Tapi dalam buku teks kamu, dalam silibus kamu, cukup untuk kamu tahu frekuensi tidak akan berubah untuk silibus kamu. Okey. Cumanya untuk pengetahuan kamu, untuk pengetahuan tambahan kamu, frekuensi hanya akan berubah bila sumber dia yang berubah atau ditukarkan. Okey. Ada 4 fenomena gelombang. Yang pertama pantulan. Yang pertama pantulan.
kedua, pembiasan, ketiga, pembelauan, dan keempat, interference. Okey, ada 4 je ni. Ni tak termasuk resonance dengan ini tak termasuk resonance dengan pelembapan lah, okey. Tapi yang 4 ni kamu kena tahu. Okey. Pantulan ini semua tidak ubah, semua tidak berubah, kecuali arah. Okey. Apakah semua ni? Semua ini adalah semua ciri-ciri gelombang. Okey. Semua ciri-ciri gelombang iaitu amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang, laju. Okey. Ini semua ni 5 ni semuanya tidak berubah pada pantulan kecuali arahnya sahaja. Okey. Pembiasan pula, apa yang berubah adalah laju. Laju berubah. Tetapi apabila laju berubah, panjang gelombang berubah. Sebab apa? Sebab V sama dengan F lambda. Di mana F kita adalah malar. Jadi apabila F kita adalah malar, V kita berubah, lambda pun akan berubah dengan kadar songsa, dengan kadar terus. Okey? Dengan kadar terus. V berkadar terus dengan lambda atau panjang gelombang. Semakin tinggi laju, semakin besarlah panjang gelombang. Ataupun semakin kecil panjang gelombang, semakin rendahlah laju. Okey. Pembelauan pula, amplitude dia berubah. Yang lain tidak berubah. Tidak ada perubahan dari segi tempo, tidak ada perubahan dari segi frekuensi, tidak ada perubahan dari segi panjang gelombang ataupun laju gelombang. Hanya amplitude sahaja yang berubah. Namun apabila amplitude dia berubah, tenaga dia juga berkurang. Tenaga apa tu? Tenaga gelombang lah, tenaga gelombang ya. Manakala interference pula, apa yang berubah adalah amplitude dia. Frekuensi dia tidak berubah. Laju juga tidak berubah. Panjang gelombang dia tidak berubah, tempoh dia tidak berubah. Tetapi dia berubah macam mana? Dia berubah mengikut apa tu? Interference, mengikut jenis interference, iaitu interference membina. Mana A itu akan bertambah ataupun interference memusnah. Di mana A itu akan berkurang. Okay. So ini dalam ini just ulang kaji balik lah, ulang kaji ringkas untuk topik gelombang ya. Alright. Jadi jawapan untuk 9A ni adalah laju. Okay. Oops, sorry. Berdasarkan rajah 9.1,
bandingkan indeks biasai air tasik dan air laut, pembengkokan pendayung dan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Kemudian hubung kait laju cahaya dan indeks biasa dan nyatakan konsep fizik yang berkaitan dengan situasi yang diberikan. Okey, untuk menjawab soalan ini kamu tengok berapakah markah yang diberikan. Markah yang diberikan adalah 5 markah, maka cukuplah untuk kamu nyatakan 5 poin. Kalau kamu boleh nyatakan lebih banyak poin daripada itu, insya-Allah akan membantu kamu. Okey? Katakanlah kamu ada 6 poin, kan? Kamu ada 6 benda yang kamu nak cakap kat pemeriksa ni, kan? Kamu ada 6 benda nak cakap kat pemeriksa, padahal dia minta 5 je. Cakaplah 6 benda tersebut. Mana tahu, kan? Mana tahu poin kamu yang kedua salah, tetapi poin kamu yang keenam betul. Poin kamu yang ketiga pula salah, tapi poin kamu yang ketujuh pula betul. Mana tahu, kan? Jadi selagi kamu boleh tulis, kamu tulis. Okey? Tapi jangan ambil masa sangatlah, ya, jangan ambil masa sangat, okey? Sebab satu markah tu dia sangat-sangatlah berharga bila menjawab dalam exam nanti. Katakanlah kamu 1 atau 2 markah lagi untuk dapat A. Padahal 1 ataupun 2 markah lagi untuk dapat A. Tetapi kamu jawab dengan betul. Kamu jawab ada yang salah, tetapi kamu jawab tak lokek. Kamu jawab tidak lokek. Jadi bila kamu jawab tidak lokek, ada pemeriksa dia tengok, ni poin ni salah ni, tapi poin kat bawah ni betul. Tak lokek kan? Jadi kamu dapatlah markah. Okey. Jadi cubalah sedaya upaya untuk bagi poin yang betul kepada dalam jawapan kamu. Okey. So untuk soalan 9B1 ni dia nak kamu bandingkan. Yang pertama sekalinya kamu bandingkan indeks biasan air tasik dan air laut. Bandingkanlah indeks biasan air tasik dengan air laut. Cuba tengok. Indeks biasan air tasik adalah 1.3333. Indeks biasan air laut adalah 1.3394. Kamu semuanya boleh tulis. Indeks biasan dalam air tasik adalah 1.333. Manakala indeks biasan dalam air laut adalah 1.3394. Boleh tulis macam tu. Boleh tulis ayat macam tu. Okey, maksud cikgu dari sana, Kamu boleh tulis macam ni. Indeks biasan air tasik adalah 1.3333. Manakala indeks biasan air laut adalah 1.3394. Boleh kamu tulis macam ni. Kamu tak nak tulis macam cikgu tu. Indeks biasan dalam air tasik adalah lebih rendah mana indeks biasan dalam air laut. Kamu nak tulis macam ni pun boleh. Tidak ada masalah, ya. Okey. Yang pertama, indeks biasan yang air tasik lebih rendah daripada indeks biasan air laut. Okay. Kemudian kamu nyatakan pula, bandingkan pula pembengkokan pendayung dalam air tasik dan air laut. Kalau kamu tengok dalam neraja, pembengkokan pendayung dalam air tasik kurang kesannya berbanding pembengkokan pendayung dalam air laut. Jadi kamu boleh tulis macam tu. Pembengkokan pendayung dalam air tasik kurang ketara ataupun kurang nampak kesannya berbanding dalam air laut. Cukup. Okey, cukup. Dapatlah 2 markah. Kemudian kamu bandingkan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Okey. Tadi bandingkan yang ni indeks biasan kan? Ni biasan. Kemudian kamu bandingkan pembengkokan pendayung. Kemudian ni kamu bandingkan laju cahaya dalam air tasik dan air laut. Okey. Laju cahaya dia. Laju cahaya kamu tengok kat bawah ni. Air tasik 2.25. Air laut 2.23. Maksudnya kamu boleh tulis tadi. Kamu boleh tulis juga
Kamu boleh tulis 3 laju cahaya dalam air tasik adalah 2.5 meter saat. Meter per saat. Manakala laju cahaya dalam air laut adalah 2.3 meter per saat. Boleh jawab macam ni, okey? Tak ada masalah. Kalau kamu tak pastilah tulis lebih rendah ke lebih tinggi kan, kamu tak pasti, tulis je lah macam ni. Dia bagi jawapan ke depan tadi tu. Okey? Alright. Ataupun kamu boleh tulis hal laju cahaya dalam air tasik adalah lebih laju ataupun lebih tinggi berbanding dalam air laut. Kemudian kamu hubung kaitkan laju cahaya dan indeks biasan. Hubung kaitkan laju cahaya dan indeks biasan. Ni, hubung kait laju cahaya dan indeks biasan. Okey. Kamu cakap kat sini indeks biasan dia dalam air tasik lebih rendah berbanding air laut. Kemudian kamu cakap pula hal laju cahaya dalam air tasik adalah lebih laju berbanding air laut. Okey. Jadi hubung kaitlah kalau dia punya indeks biasan lebih rendah dalam air tasik, hal laju cahaya dalam air tasik lebih laju, maksudnya apa? Maksudnya semakin rendah indeks biasan, semakin tinggi hal laju cahaya. Gitu je. Okey. Cukup. Tidak perlu kamu nak cakap indeks biasan adalah berkadar songsa dengan hal laju cahaya. Boleh, tak masalah. Tapi kalau kamu tidak pasti, tulislah macam ni. Okey, kalau kamu tidak pasti kan, ya ke indeks biasan ni lebih rendah daripada indeks biasan ni berkadar songsam dengan hal laju cahaya? Ya ke? Ya ke? Tantah ada lagi kot faktor yang menyebabkan dia faktor yang menyebabkan dia berkadar songsam. Tantah ada kan? Jadi kalau kamu tak pasti, tulislah yang macam ni, yang lebih obvious dia punya jawapan dia. Okey, kalau jawapan kamu obvious macam ni, tidak mengapa sebenarnya. Okey, kalau jawapan kamu obvious macam ni, tidak mengapa. Jadi dia bertepatan dengan soalan. Okey. Kemudian kamu nyatakan konsep fizik yang berkaitan. Apakah konsep fizik yang berkaitan? Siapa boleh jawab? Konsep fizik yang berkaitan adalah apa? Apakah konsep fizik yang berkaitan? Aduh, tak ada yang jawab ke? Ya, betul tu Tijah. Jawapan dia adalah pembiasan cahaya. Okey. Pembiasan cahaya. Kenapa pembiasan cahaya ya? Kenapa pembiasan cahaya? Kalau ditanya kenapa pembiasan cahaya? Tak tahu. Kenapa pembiasan cahaya? Afriz, kenapa pembiasan cahaya, Afriz? Kenapa konsep fizik ni adalah pembiasan cahaya? Afriz. Iman. Afriz tahu tak jawapannya, Afriz? Tak pasti. Iman, kenapa pembiasan cahaya ni, Iman? Kamu tahu ni pembiasan cahaya, tapi cikgu nak tahu sama ada kamu tahu tak kenapa. Kamu tahu ini pembiasan cahaya kan? Tapi cikgu nak tahu kenapa ini adalah pembiasan cahaya. Iman, kenapa Iman? Kenapa ini pembiasan cahaya? Bukan sebab cahaya terbias, tu jawapan yang terlampau obvious.
Kenapa dia pembiasan cahaya? Memanglah cahaya terbias, tapi kenapa ini pembiasan cahaya? Kenapa? Pijah, kenapa ini adalah pembiasan cahaya, Pijah? Kenapa konsep berkaitan adalah pembiasan cahaya? Ya, sebab ada pembengkokan cahaya yang berlaku. Iyalah, memanglah ada pembengkokan cahaya yang berlaku. Tapi kalau pantulan pun adalah pembengkokan cahaya kan? Ya, adalah pembengkokan cahaya kan? Dia berubah arah lah, maksudnya. Sebab merambat pada medium yang berlainan ketumpatan. Bolehlah terima jawapan kamu ini. Okey, bolehlah terima jawapan Alia. Sebab merambat pada medium yang berlainan ketumpatan. Tetapi yang lebih tepatnya adalah kenapa ini adalah pembiasan cahaya? Sebab berlakunya perubahan halaju. Okey? Sebab berlakunya perubahan halaju pada cahaya. Okey? Itulah sebabnya kenapa ini adalah pembiasan cahaya. Okey? Sebab berlakunya perubahan halaju. Cuba kamu tengok ni. Cuba kamu tengok dekat sini kan. Dia cakap cahaya ini, halaju cahaya ini dalam air tasik adalah 2.25. Dalam air laut adalah 2.23. Dalam udara berapakah halaju cahaya? Dalam udara halaju cahaya adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, ini adalah halaju cahaya dalam udara ataupun dalam vakuum. Okey. So dalam udara dalam vakuum ini dia akan masuk ke dalam air tasik. Apabila dia masuk ke dalam air tasik, halajunya berkurang kepada 2.25. Apabila cahaya masuk ke dalam air laut pula, halaju dia berkurang kepada 2.23. Maka akan menghasilkan fenomena pembiasan. Okey. Jadi ingat ya, kenapa ini adalah konsep ataupun prinsip pembiasan cahaya? Sebab berlakunya perubahan halaju. Okey. Yang Alia cakap dia merambat pada medium yang berlainan ketumpatan itu adalah disebabkan adalah penyebab kepada perubahan halaju. Okey. Kalau cahaya itu merambat daripada medium yang berlainan ketumpatan, ini adalah penyebab kepada perubahan halaju. Okey. Which in turn cause it to create the refracting phenomena. Gitu. Cikgu masa cikgu U dulu, masa cikgu kat U dulu, ada seorang profesor ni dia tanya kat cikgu. Cikgu masa tu cikgu punya final year project lah. Cikgu punya projek akhir tahun kan. Adalah berkaitan dengan superconductor. Kamu tahu kan superconductor ni apa kan? Tahu tak apa itu superconductor? Yang cakap tak tahu ni adalah topik elektrik. Tahu tak? Apa itu superconductor? Tahu tak? Guys. Tahu tak apa itu superconductor? Topik ni ada tau. Dia tak tanya kamu directly, dia tak tanya kamu secara terperinci mengenai superconductor. Tetapi silibus kamu memang ada mention pasal superconductor, betul tak?
Betul tak Hafiz? Iman? Camelia, Arisha, betul tak? Alia, Pijah, betul tak? Kamu punya syllabus memang ada sebut pasal superconductor. Memang ada sebut pasal superconductor. Okay? Alright. So, cikgu punya projek akhir tahun adalah berkaitan dengan superconductor. Kemudian, dia tanya cikgu, apa itu superconductor? Soalan yang mudah daripada profesor. Dia tanya cikgu, apa itu superconductor? Kemudian cikgu cakap superconductor ini adalah konduktor yang boleh mengalirkan arus elektrik, yang boleh mengalirkan arus dengan kadar 100% outputnya. Lepas tu dia cakap ini adalah definisi dalam buku tau. Itu memang betul-betul definisi dalam buku. Tetapi dia boleh cakap salah. Dia boleh cakap salah. Lepas tu dia ulang balik tanya. Apa itu superconductor? Lepas tu dia ulang lagi tanya. Apa itu superconductor? Kan? Padahal yang dia nak maksudkan adalah superconductor ni adalah cikgu dia tak bagi jawapan kepada cikgu lah. Tapi bila cikgu bincang-bincang balik dengan kawan-kawan cikgu, dia cakap dia bukan yang nak tahu superconductor itu apa. Dia tahu yang cikgu tahu superconductor itu apa. Tapi dia nak tahu adakah cikgu faham tak ataupun tahu tak bagaimana penggunaan konsep superconductor tersebut. Okay. Itu yang ditanya cikgu lah. Soalan ni nampak mudah kan? Tapi dia nak tahu sama ada cikgu ni tahu tak penggunaan ataupun konsep superconductor. Macam tu juga yang cikgu nak kamu semua bila belajar fizik ni, bila cikgu tanya, kenapa ini adalah pembiasan cahaya? Memanglah kamu nampak cahaya itu terbias, memang kamu nampak cahaya itu dibengkok. Memanglah ini adalah berkaitan dengan soalan pembiasan cahaya kan. Tetapi kenapa? Kenapa? Sebab berlakunya perubahan dari segi hal laju. Okey? So itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Harapnya esok kita boleh jumpa lagi dengan soalan ke-10 dan soalan soalan sebelum kita dah buat soalan ke-11 dan soalan ke-12. Okey? Alright, bye guys. Jumpa lagi esok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.